Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Gempak sahabat-sahabat semua. Ini dia tindakan terkini daripada Zuraidah Kamarudin berkaitan dengan saman yang dia telah pun diarahkan oleh mahkamah untuk membayar 10 juta. Kalau gagal, beliau akan bankrupt dan akan muflis. Itu dia, dan seperti mana Datuk Seri Saifuddin mengatakan, bukan saja Zuraidah, tetapi MP-MP lain pengkhianat daripada Parti Keadilan Rakyat ini akan mengalami nasib yang sama kerana tindakan akan dilakukan ya seperti mana yang dilakukan ke atas Zuraidah ini. Jadi hari ini sahabat semua, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar ya update tindakan dan apakah ya perkara yang dilakukan oleh Zuraidah Kamarudin ini yang dikatakan memohon untuk merayu perintah bayar RM 10 juta kepada PKR. Apakah rayuan yang dikemukakan oleh Zuraidah itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita baca bersama update ya dalam media hari ini, yang mana Zuraidah Kamarudin telah pun mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Rayuan bagi membatalkan perintah membayar RM 10 juta dikenakan terhadapnya kerana berpaling tadah selepas memenangi kerusi Parlimen Ampang buat kali ketiga pada tahun 2018. Peguam bekas Naib Presiden PKR itu Nizamuddin Abdul Hamid menegaskan atau mengesahkan ya kepada Malaysia Kini hari ini bahawa notis rayuan itu telah difailkan 2 hari yang lalu. Menurut Nizamuddin, rayuan itu adalah terhadap perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 Jun yang membenarkan tuntutan RM 10 juta daripada 10 juta ya, di tuntutan 10 juta daripada PKR terhadap Zuraidah yang mengkhianati mandat rakyat. Hakim Altar Tahir turut memerintahkan Zuraidah membayar kos sebanyak 50,000 kepada PKR. Semasa perbicaraan pada 29 Mac yang lalu, Setiausaha Agung PKR yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi keterangan Zuraidah memenangi kerusi Ampang kerana bertanding di bawah bendera parti dan bukannya kekuatan dirinya sendiri. Pada 30 Mac pula, Zuraidah memberi keterangan bahawa dia tidak mengetahui butiran bon RM 10 juta itu kerana dia dipaksa menandatangani sebelum bertanding. Sebelum bertanding dia rela ya untuk menandatangani seperti calon-calon yang lain. Tapi selepas disaman, lain pula katanya dipaksa. Inilah antara mak lampir yang memang suka menipu, pembohong dan juga memusingkan segala fakta sahabat-sahabat semua. Zuraidah bersama 11 ahli parlimen lain yang diketuai Azmin Ali meninggalkan PKR pada Februari 2020 untuk menyokong bersatu UMNO, BN dan juga GPS dalam membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Kejadian yang digelar sebagai langkah seret itu membawa kepada kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan yang mendapat mandat untuk menjadi kerajaan melalui PRU ke-14. Ya, pada September tahun yang sama, PKR memfailkan tindakan sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk menuntut RM 10 juta ke atas Zuraidah kerana meninggalkan parti tersebut. Dan pada Mei tahun lalu juga, Zuraidah meninggalkan Bersatu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Kemudiannya pada Disember tahun lalu juga, dia dan 10 ahli PBM lain dipecat ekoran krisis dalam PBM yang berlegar di sekitar isu perlantikan presidennya. Inilah pemimpin politikus yang kita katakan sebagai rakus kuasa sahabat-sahabat semua. Apa yang dikejar dalam dunia ini ya hanyalah jawatan, kuasa dan juga uang ringgit. Jawatan sebagai presiden, itulah cita-cita besar mereka. Dan apabila mereka tidak mendapatkannya di dalam Parti Keadilan Rakyat, mereka mengkhianati. Dan juga apabila masuk Bersatu tidak mendapat tempat, akhirnya keluar Bersatu, masuk PBM. Masuk PBM, Parti Bangsa Malaysia dipecat semula kerana cuba ya untuk mensabotas ataupun merampas jawatan presiden parti itu sahabat-sahabat semua. Jelas inilah tujuan mereka dalam politik ini. Bukannya keutamaan mereka untuk membantu rakyat, tapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kejar adalah untuk kepentingan pribadi sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi akhirnya
Zuraida dipilih sebagai timbalan Presiden Muafakat Nasional. Ini bukan sebuah parti, tapi ini NGO yang ditubuhkan oleh siapa ini? Anwar Musa yang kini bersama dengan PAS. Kini sudah menjadi kaki fitnah sahabat-sahabat semua, sudah belajar dengan PAS. Pada PR yang lalu, ke-15, Zuraidi bertanding atas tiket Parti Bangsa Malaysia dalam cubanya mempertahankan kursi Parlimen Ampang. Bagaimanapun dia yang pernah menjadi ketua wanita PKR gagal dan hilang deposit. Berikutan Parlimen Ampang dimenangi oleh calon PS Rozak Ismail yang memenanginya dengan majoriti 29,691 undi. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh katakan kerana tindakan, kerana keputusan yang mereka pilih, dan akhirnya ini menyebabkan karier politik mereka hari ini, Zuraida khususnya, semakin malap, semakin hancur. Kerana apa? Ya, apabila beliau yakin kononnya boleh memenangi Parlimen Ampang baru-baru ini, namun apa yang berlaku, rakyat Ampang bukanlah bodoh. Rakyat Ampang adalah rakyat yang sangat bijak menilai mana pemimpin yang harus disokong dan juga harus dibuang. Dan akhirnya apa yang berlaku, sahabat-sahabat semua, Anda semua mengetahuinya, apabila Zuraida bukan saja kalah di Parlimen Ampang, tapi hilang deposit. Begitulah rakyat Selangor, rakyat Ampang ini melihat kepada pengkhianatan yang dilakukan ini tidak boleh dimaafkan sama sekali. Terbukti begitu juga kejadiannya dengan Azmin Ali di Gombak, sahabat-sahabat semua. Yang mana beliau juga yakin untuk mengalahkan Menteri Besar Selangor, tetapi akhirnya rakyat bersuara, rakyat Gombak telah pun membuat pilihan yang Azmin Ali bukanlah pemimpin yang mereka mahukan. Karena apa? Karena pemimpin inilah yang telah mengkhianati parti, pemimpin ini jugalah yang menghancurkan sistem demokrasi, ya, dengan membuat langkah syariatan, dengan menobok atap sehingga hancur atau tumbangnya kerajaan pakatan yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin negara kita, sahabat-sahabat semua. Memang beginilah kejadian kepada mereka-mereka yang mengkhianat. Apa yang kita boleh katakan, bye-bye lah Zuraida, bye-bye lah Azmin Ali dan juga pengkhianat-pengkhianat yang lain. Jadi kita mengharapkan tindakan mahkamah selanjutnya diarah kepada 11 lagi pengkhianat dalam Parti Keadilan Rakyat ini, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen mengenai perkara ini dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.